Adakah anda keliru ataupun tertanya-tanya kenapa agaknya negara macam Amerika Syarikat, sebuah negara yang terletak di benua Amerika Utara, sentiasa sibuk dan juga terlibat secara aktif dalam isu-isu atau polemik yang berlaku di benua Asia. Misalnya, Amerika Syarikat sentiasa aktif menghantar kapal-kapal perang mereka di Laut Cina Selatan dan juga terlibat dalam isu-isu di Asia Pasifik. Kenapa agaknya? Dalam video ini, mari kita cuba rungkaikan mengikut teori hubungan antarabangsa. Sebelum kita masuk ke dalam teori hubungan antarabangsa yang menjelaskan perangai Amerika Syarikat ini, mari kita melihat perkembangan negara Amerika Syarikat dari segi sudut sejarah. Seperti mana yang kita tahu, Amerika Syarikat terlibat dalam perang-perang yang besar, di antaranya Perang Dunia yang Kedua dan juga Perang Dingin di antara Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Soviet yang berakhir sekitar 1991. Kemudian selepas Perang Dingin, tiada lagi kuasa-kuasa besar yang mampu menyaingi Amerika Syarikat dari segi sudut ekonomi dan juga ketenteraan secara literalnya. Dan ini membuatkan Amerika Syarikat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam institusi antarabangsa. Dalam menerangkan perangai Amerika Syarikat ini, suka untuk saya membawa kita fokus kepada satu teori yang ada dalam disiplin ilmu hubungan antarabangsa, iaitu realisme. Dan di dalam realisme sebenarnya mempunyai banyak juga cabang di dalamnya. Antaranya ialah realisme klasik yang pernah diperkenalkan oleh Hans Morgenthau sebagai misalnya, dan yang keduanya ialah neorealisme ataupun lebih dikenali sebagai structural realism. Jadi di dalam structural realism ini pun mempunyai dua cabang yang hari ini kita hendak fokuskan, iaitu di antara offensive realism dan juga defensive realism. Teori ofensif realisme merupakan sebuah teori hubungan antarabangsa yang sangat baik untuk membawa kita memahami mengapa Amerika Syarikat sentiasa merespon ataupun menyebut dalam isu ataupun polemik yang berlaku di negara-negara lain. Misalnya sekarang ni kita dapat lihat di Taiwan, di Hong Kong mahupun di kawasan Laut Cina Selatan, Amerika sentiasa aktif dalam memberi respon sama ada fizikal ataupun secara literal. Jadi, teori ofensif realisme ini mula diperkenalkan oleh seorang sarjana hubungan antarabangsa, iaitu John Mearsheimer, di dalam karyanya iaitu The Tragedy of Great Power. Jadi, John Mearsheimer berargumentasi bahawa peperangan di antara kuasa-kuasa besar mahupun kuasa besar yang lama ataupun kuasa besar yang mungkin baru nak membangun seperti China ini tidak dapat dielakkan dan ini satu tragedi. John mengatakan bahawa mengapa situasi ataupun suasana itu berlaku ialah kerana struktur antarabangsa yang telah membentuk suasana peperangan itu. John berargumentasi bahawa struktur antarabangsa yang anarki, di mana tidak ada mana-mana negara yang melebihi ataupun supreme daripada negara yang lain, menyebabkan negara-negara ini akan bersaing untuk menjadi yang tertinggi. Untuk mengekalkan keabsahan sesebuah negara ataupun survivability sesebuah negara itu di dalam suasana antarabangsa yang dikatakan tidak boleh dielakkan lagi peperangan di antara kuasa-kuasa besar, offensive realisme menawarkan satu jalan, iaitu maximize their power ataupun memaksimalkan kuasa negara tersebut untuk kekal survive, untuk selamat daripada kekacauan yang berlaku oleh struktur antarabangsa yang membentuk kekacauan tersebut. Untuk memaksimalkan kuasa, ada dua cara ataupun dua perkara yang perlu dilakukan oleh sesebuah negara, iaitu menjadi regional hegemony ataupun hegemoni di rantau mereka, bagi memastikan tiada siapa yang boleh mengacau mereka dari segi sudut ekonomi dan juga mengacau mereka ataupun mengancam mereka dari segi sudut ketenteraan. Sebagai satu contoh, Amerika Syarikat telah menjadi
hegemoni, sebuah negara hegemoni yang sangat lama di dalam rantau Amerika Utara, sehingga kan mereka boleh bergerak bebas dan mengawal dan juga mendominasi dalam rantau tersebut dari segi sudut ekonomi ataupun ketenteraan. Yang kedua, sebuah negara dalam memaksimalkan kuasa mereka perlulah memastikan bahawa tiada negara lain yang menjadi regional hegemoni. Sebagai satu contoh, China ingin menjadi regional hegemoni ataupun kuasa hegemoni di rantau Asia, dan Amerika Syarikat sebagai hegemoni di rantau Amerika Utara perlu memastikan bahawa Asia ataupun China tidak menjadi hegemoni di rantau Asia. Kerana apabila China menjadi hegemoni di rantau Asia, pada awalnya mungkin menjadi regional hegemoni, kemudiannya nanti akan memberi tentangan dan juga cabaran dan ancaman kepada hegemoni di rantau yang lain. Dan ini adalah suatu perkara yang Amerika Syarikat tidak mahu berlaku. Teori ofensif realisme mungkin tak mampu nak menerangkan semua perkara yang berlaku dalam hubungan antarabangsa, dan ofensif realisme sebenarnya mempunyai banyak kritikan yang mungkin kita akan panjangkan dalam video ini. Tapi teori ini sangat penting untuk kita faham kenapa agaknya karakter-karakter kuasa besar seperti China dan juga Amerika Syarikat sentiasa terlibat dalam polemik-polemik yang berlaku di luar negara ataupun di rantau yang berbeza daripada mereka. Sepertinya Amerika Syarikat di Timur Tengah, China di Eropah dengan perancangan geopolitik obornya. Jadi inilah sesuatu tragedi yang dimaksudkan oleh John Mearsheimer, di mana pertembungan di antara kuasa-kuasa besar tidak mampu dielakkan sebab struktur antarabangsa telah membentuk suasana yang begitu.